nanti. Jadi dekat sini, pasukan Homeboys dan juga pasukan Todak, mereka ada jungler yang ada power spike early game. Tetapi kalau once lampu dah ditutup oleh rival, kontes objektif boleh berpihak kepada pasukan Todak. Betul tidak, Kalkuri? Yes, memangnya itu kelebihan daripada segi drafting. Tetapi kita ingat daripada segi mobility yang ada kepada Homeboys, mereka juga boleh mengelak ataupun mereka juga yang boleh mencari di manakah rival terlebih dahulu, memaksa ultimate beliau. Darkness Fall dibahasikan begitu saja. Dalam keadaan sekarang, bagi perbuatan saya yang perlu berhati-hati adalah Ciku guys. Walaupun dia ada Purify, tapi belum masa Homeboys dengan mobility yang tinggi seperti apa yang kita dah bincangkan, dia boleh untuk pergi ganking di bahagian bottom lane. Tapi dilihatkan Yums lebih fokuskan kepada Ciku guys sebab mereka tahu, untuk pasukan Todak tahu Homeboys akan buat something untuk mencacatkan lagi Ciku guys. Akai dekat bahagian EXP lane, dia perlu dapatkan level 4 sebelum Turtle muncul. Jadi kat sini Sepat telah pun bergerak untuk memberikan tekanan kepada Moon. Ada 7 saat lagi. Kalau Moon recall, jadi peluang kepada pasukan Homeboys sebenarnya untuk mendapatkan Turtle yang pertama. Ya, menang secara tak langsung menang daripada segi jumlah disebabkan Moon tiada dan terus sahaja Homeboys mengambil peluang ini untuk memulakan Turtle. Tetapi kita juga melihat Momo berada berdekatan untuk membuka map, memberikan informasi rival bersembunyi di kawasan belakang. Adakah Darkness Fall akan digunakan? Ya, dan juga Heavy Spin menolak keluar dan Fox di situ. Adakah dapat? Tidak, Chibi lebih tepat dengan penggunaan Retribution. Sepat menggunakan Rectify. Rival hampir saja untuk dikorbankan buat masa yang pertama dan dilihatkan masih belum lagi dikorbankan untuk kedua-dua buah pasukan. Satu cubaan yang baik daripada rival sebentar tadi. Tapi kat mana silapnya pasukan Todak ketika mana mereka gagal untuk dapatkan turtle yang pertama bermula daripada Moon sebenarnya. Tapi Kalkuri, adakah sebab lain yang sebenarnya membantu pasukan Homeboys mendapatkan turtle itu? Saya rasa tak, saya setuju ianya dimulakan dengan Moon terima damage yang terlalu tinggi menyebabkan kalah dari segi jumlah. Jadi Todak tak boleh nak membuka map dengan lebih mudah lagi disebabkan itulah kita melihat hanya Momo seorang saja yang terpaksa menadah damage di bahagian hadapan. Tetapi kita juga perlu memberikan pujian kepada Homeboys dengan mobility yang ada. Lihat bagaimana mereka memberikan zoning terus kepada rival dan tak dilupakan dengan Chibi walaupun lampu ditutup masih lagi tenang mengambil masa menggunakan Retribution dengan tepat. Dan sebab itulah kenapa Chibi berjaya untuk dapatkan Turtle Mania yang paling tinggi. Tapi terlebih dahulu sekarang ni rival telah pun dijumpai. Ditarik! Rival ditarik, dikepit dengan gunting. Sekarang terpujuk dengan Falls. First Blood akhirnya didapatkan oleh Chibi. Bukan saja parti Turtle. Moon menjadi bangsa yang kedua. Ditikam dari sakit. Tak sempat nak buat gendang. Akhirnya Todak terpaksa menyerahkan 3 kill kepada Homeboys. Ini yang saya katakan di mana daripada segi mobility mereka yang cari di manakah rival terlebih dahulu. Tetapi Ciku nak lari mana? Ciku guys tak boleh nak lari, dia dikepung oleh 3 orang. Confirmnya tidak. Oh, sayang sekali. Wow! Kita merasakan mungkin Ciku guys akan dikorbankan, tapi bagaimana Homeboy tidak dapatkan kill tersebut? Bagi saya itu adalah kepada miscalculation, tersilap kira damage yang boleh dikeluarkan. Mereka menjangkakan Ciku guys akan mati sebentar tadi. Dan ini sebenarnya membuka ruang kepada pasukan Todak untuk dapatkan farm balik. Turtle yang kedua dah nak muncul sekarang ni. Jadi pasukan Homeboys, mereka hilang Chibi buat kali yang pertama. Adakah ini mengganggu mereka? Saya merasakan tidak kerana Chibi dah pun berjaya untuk mendapatkan triple kill sebentar tadi. Itu masih lagi memberikan farm yang cukup tinggi. Begitu juga dengan EXP. Lihat rival level 6, Chibi level 7 ada kelebihan yang sedikit besar daripada segi perbezaan Retribution damage dekat sini. Dan lihat Todak tak memberikan saingan kepada perkara tersebut. Mereka memberikan fokus untuk melakukan clearance wave sahaja. Sekarang ni Akai yang telah pun digunakan oleh Momo berada dekat bahagian EXP nak pergi ke bahagian Turtle agak sikit sukar. Mereka dah gunakan dan mereka berjaya untuk mendapatkan 3 Turtle berturut-turut. Sekarang ni mereka hilang 2 Turtle. Adakah untuk melarikan diri sahaja bagi pasukan Homeboys lakukan serangan dekat bahagian tengah? Ya, 3 kali dah. Momo! Oh, satu heavy spin yang cantik. Bola Dua orang tapi tak ada follow up. Sekarang Sopat ditolak ke belakang dan dia akan dikorbankan oleh Sepat. Makan diri heavy spin tersebut. Rival tak boleh nak buat apa. Alamak, dan rival! dia korbankan diri saja. Warlord cemerlang tindakan beliau. Namun Anet di bawah terperangkap. Barbosa tak mampu untuk melambatkannya. Dilompang terus keluar daripada map. Barbosa dapat kill. Yum bersorangan diri. Dihalang oleh tembok. Namun tembok sekarang dah jatuh. Adakah Chibi dapat decimation dekat sini? Ada healing. Yums selamat seketika waktu. Okey, Homeboys dah pun temui syarat kemenangan mereka iaitu mencari rival terlebih dahulu. Tapi sahabat Tayu masih lagi hidup, masih lagi berjaya. Tetapi Barbosa cubaan untuk mendapatkan pukulan yang terakhir. Tetapi Momo dah pun datang. Berbahaya untuk pasukan Todak nanti. Ya, disebabkan team fight yang gagal untuk didapatkan oleh pasukan Todak. Plus daripada segi jungle mereka pun sangat-sangat dikacau. Diibaratkan Sepat sekarang tengah buat banyak benda di bahagian jungle. Tapi kita faham kenapa Todak sedang kalah buat
ketika ni. Drafting mereka memang fokus pada team fight. Dan team fight lebih fokus kepada fasa mid game dan juga... Terkena kepada rival. Sekarang adakah rival akan tertangkap, Momo berpusing-pusing. Sempat akan menjadi mangsa korban yang seterusnya. Ciku guys di bahagian top lane. Warlord dalam bahaya. Dihentak double kill untuk Ciku guys. Sangat tenang. Anep berjaya melarikan diri. Battle rematch yang tepat pada waktunya. Memperlihatkan Anep selamat daripada keadaan. Adakah ini trade yang baik ketika mereka dapatkan dekat bahagian atas tapi dekat bahagian bawah mereka gagal untuk menambangkan rival? Masih lagi kurang risiko dekat sini tetapi masih lagi agak simbang. Cuma apabila Ciku guys berjaya mendapatkan menang di bahagian atas, ianya boleh dikatakan memberikan kelebihan cukup besar. Banyak untuk Barbosa. Barbosa flicker bersama dengan one shot. Cantik tapi tak cukup cantik untuk pasukan Homeboys memberikan tindakan susulan yang pantas, dapat kill ataupun advantage. Yang mana satu ni cakap cantik lepas tu tak cukup cantik. Kami pun bingung. Tetapi sekarang ini kita dapat melihat Homeboys masih lagi berada di bahagian depan daripada segi ekonomi sebanyak 2,000 gol dan disebabkan itulah mereka masih lagi cuba untuk memberikan asakan. Tetapi lihat benteng perlawanan pertahanan Todak semakin lama semakin kuat. Makin sukar nak ditembusi oleh pasukan Homeboys. Dia macam ni, cantik tapi tak cukup. Cantik tapi tak cukup. Dia macam tu. Okey, sekarang ni lot yang pertama dah nak ada. Pasukan Homeboys dapatkan 3 turtle berturut-turut. Tapi pasukan Todak, kita kenal bagaimana mereka mengambil neutral objektif yang lebih penting, turret, dan ada beberapa team fight sebelum ni mereka lakukan. Mereka walaupun hilang 3 turtle, mereka berjaya untuk dapatkan lot. Adakah pasukan Homeboys perlu berwaspada dengan gerakan yang dikeluarkan? Anep, saya dah cakap Anep ni tak boleh nak biar seorang. Peluru dari jauh. Anep dapat kill. Dia dapat turret, sekarang fokus kepada lot. Yang mana Homeboys sekarang berusaha menghalang pasukan Todak untuk mendapatkan advantage yang seterusnya. Di mana sekarang tak ada lagi retribution. Perhatian dan TV fokus kepada pengambilan lot. Anep di bahagian bottom lane. Lihat bagaimana nasib baik ada letupan yang berlaku di turret tersebut. Kalau tidak Anep meneruskan saja untuk mengambil ini. Saya rasa minion yang last tadi tu, dia adalah Flame Boys. Dia berjaya untuk menumbangkan rival. Sekarang ni KDA rival tidak cukup baik untuk bermain. Dan pasukan Homeboys perlu melakukan pertahanan ketika ini. Mereka telah pun datang. Homeboys bersedia. Warlord sekarang terperangkap tetapi di bahagian belakang lihat bagaimana Dark Knight Force. Tapi ada Cloud Altar untuk menyelamatkan sekarang pasukannya. Barbosa lantas ke bahagian belakang. Anep sekarang Blazing Duet berpusing bersama dengan Davis. Namun Momo tak dapat untuk melekatkan siapa-siapa di bahagian dinding. Kalau carry tak boleh nak keluar ke hadapan, pasukan Todak tak cukup damage. Jadi cara macam mana lagi sebenarnya pasukan Todak ini perlukan bagi menjatuhkan pasukan Homeboys? Satu minion free yang tepat pada waktunya daripada Yums. Itu sahaja yang diperlukan. Namun begitu, Homeboys seringkali berjaya untuk memberikan asakan kepada target-target yang penting. Ini yang menyebabkan di mana Todak, alamak, nak lakukan setup tapi kita dah tak ada ni, tak ada tu. Jadi ianya menyukarkan keadaan. Sekarang ni bahaya untuk pasukan Todak. 3 inhibitor turret, pasif dia dah pun meletup. Dan gold ranking untuk Anip dengan 9,000. Tadi kita nampak bagaimana Ciku guys leading dengan 500 gold lebih. Tapi kali ni Anip yang 9,000. Tadi dia tak ada win of nature pun dia pergi kat rival. Ni dia dah ada win of nature. Saya rasa rival perlu berwaspada. Ya, rival sekarang dalam keadaan yang bahaya. Dia perlu untuk dapatkan resources sepantas yang mungkin untuk menyaingi. Sepatutnya dia adalah pemberi damage. Jadi kalau nak mengharapkan kepada Ciku guys seorang sahaja, itulah berita yang tidak kurang baik sebenarnya kepada Todak. Tapi macam mana mereka nak dapatkan resources? Lihat, segala menara di kawasan luar telah pun dilenyapkan. Jungle ni dah jadi jungle Homeboys. Barbosa buat kesilapan. Dia telah disepit. Momo dapatkan mangsa makanan lauk petang untuk Ciku guys. Ada 3 ultimate yang telah pun dibazirkan. Dilakukan, Todak sedikit lambat responnya. Berjaya untuk menjatuhkan pertahanan pertama pasukan Todak. Satu inhibitor turret telah pun ditumbangkan sekarang ni. Ciku guys berada dekat bahagian bawah melakukan perkara yang sama, memberikan fokus kepada pengambilan turret. Tak ada Ciku dekat bahagian team fight, tak ada damage untuk pasukan Todak. Jadi mereka perlu pilih nak lakukan split push ataupun nak menangkan team fight. Pasukan Homeboys sekarang ni telah pun menguasai, mengepung kawasan lot. Tapi Ciku guys! Ciku guys sekarang ini tertangkap mungkin nama Warlord juga. Mutahan yang telah dikeluarkan Ciku guys. Telah pun dikorbankan satu marksman. Tiada damage yang sepatutnya diharapkan oleh Todak. Dalam keadaan bahaya dengan perebutan lot ini, mengharapkan retribution saja daripada rival. Adakah kesilapan Todak ataupun pasukan Homeboys yang berjaya untuk tangkap dia? Saya rasa lebih kepada Todak. Positioning yang cukup membahaya seorang diri, tetapi sekarang ini itu ruang kepada Homeboys untuk mendapatkan lot. Momo telah pun ditemui. Nampaknya mungkin akan ditangkap dekat sini. Heavy spin! Heavy spin telah dibuka, tapi itu membuatkan Todak dalam kerugian. Disebabkan lot terbentang luas, rata, disapu habis oleh pasukan Homeboys. 6,500 pengambilan gol yang melebihi untuk pasukan Homeboys buat masa ini. Kemunculan lot takkan
memberikan impak yang besar kepada pasukan Todak kalau mereka berjaya untuk jatuhkan pasukan Homeboys. Tapi buat masa sekarang ni, mereka dapatkan Lord. 5 orang lagi masih selamat. Pasukan Todak, macam mana mereka nak lakukan pertahanan? Satu momen sahaja yang diperlukan oleh Todak apabila mereka berjaya untuk melakukan team fight dengan kemas. Tetapi untuk melakukan perkara tersebut, komunikasi mereka, chemistry mereka perlu on point untuk menangkap Homeboys apabila mereka terlampau agresif di bahagian hadapan, dan perkara tersebut boleh dijangkakan apabila mereka ingin melakukan pertahanan. Yap, kita nampak bagaimana Lord tiba dekat bahagian atas. Pasukan Homeboys mengambil gerakan terlebih dahulu bermula daripada Warlord ketika ini. Momo masuk ke depan. Momo menerima damage yang besar. Barbosa cantik sekali dan dia tak lepas tak berpusing dengan banyak kali. Sekarang satu terkorban. Lihat bagaimana Ciku Gas dah pun habiskan Lord tersebut. Ada room manipulation. Cibi ke hadapan. Seorang terkorban. Warlord telah dilupakan dengan kill yang telah diambil oleh Todak. Tetapi itu berbaloi untuk mereka dapatkan satu lagi inhibitor turret. Ya, tetapi kita juga melihat dengan 1 minit free day pada Yum sebentar tadi mampu untuk melengahkan masa, memberikan ruang kepada Todak untuk memberikan serangan balas dan memberikan ruang untuk mereka melakukan pertahanan. Sebentar tadi mereka masih lagi mampu untuk bernafas, tetapi Homeboys kelebihan cukup besar. Moon ditangkap seorang diri dekat sini, tetapi Ciku guys! Di sudut yang berlainan tak dapat satu ada di bahagian atas. Tak perlu nak tamat sekarang. Homeboys ada kelebihan daripada sudut damage. Ya, 3 kali sebenarnya dia dikorbankan akibat positioningnya yang boleh dipersoalkan. Tapi pasukan Todak ketika ini perlu melakukan pertahanan di saat tiada damage dealer mereka. Pasukan Homeboys cuba untuk memaksa. Ya, cuba untuk memaksa sebabkan inilah peluang mereka untuk dapatkan mungkin inhibitor turret satu lagi ataupun mungkin kemenangan. Tapi jawapannya seperti tidak sebabkan tiada minion lagi. Untuk pasukan Homeboys perlu berhati-hati. Mistake tak boleh buat dekat sini. Seperti apa yang dikatakan oleh Karakori sebentar tadi. Satu momen diperlukan oleh pasukan Todak dan mereka berjaya untuk melakukan pertahanan yang di mana pada waktu itu walaupun rival tak ada, walaupun sempat tak ada, tapi pertahanan yang baik daripada mereka sebenarnya. Kalau pasukan Homeboys terlalu selesa dengan apa yang mereka ada, mereka mungkin boleh terkena serangan balas yang dikeluarkan oleh pasukan Todak. Lihatlah bagaimana Lord advantage. EXP earn mereka negatif. Bermakna pasukan Todak berjaya untuk dapatkan sedikit farming yang mereka perlukan supaya beratus comeback mereka masih lagi ada. Tapi kita juga kena faham kenapa. Sebab kebanyakan ahli-ahli pasukan Homeboys dah pun mencapai level 15 sebentar tadi. Dan di mana untuk pasukan Todak yang mereka perlu memastikan dekat sini adalah satu setup seperti yang katakan, tetapi juga positioning Ciku guys. Positioning Moon perlu dijaga rapi. Sebentar tadi kita melihat Moon dan juga Ciku kedua-duanya ditangkap di luar kawasan base. Dan ini merupakan satu kelemahan yang cukup mudah untuk diambil oleh pasukan Homeboys. Ya, pasukan Homeboys memang yang terkenal dengan pengambilan objektif juga. Tapi Lord ini mungkin hanya 50-50 untuk mereka. Tapi kalau berdasarkan apa yang dilakukan oleh pasukan Homeboys, mereka ada harapan yang cerah untuk dapatkan Lord untuk menamatkan game. Tapi continue play telah pun dikeluarkan. Jangan terlalu pasti sekarang ini. Ciku guys telah pun ke hadapan, menunjukkan diri. Namun tiada sebarang tindak balas yang dibuat oleh Homeboys yang mana kita boleh tontonkan untuk anda di sini. Perebutan Lord ni akan menjadi satu pertarungan yang cukup sengit bakal berlaku di antara kedua-dua pasukan. Sekarang ni masuk kepada hampir 17 minit. Respon time agak lama, tapi kalau masuk atas lagi 20 berbahaya sebenarnya. Pasukan Todak mereka bijak untuk baca gerakan pasukan Homeboys, menghalau mereka daripada gerakan objektif, dan pasukan Homeboys juga makro gameplay yang kemas dan mereka terapkan ketika ini. Mereka nampak pasukan Todak kongsi, mereka tak nak war. Mereka tunggu beberapa skill dihabiskan dulu, baru mereka bersedia untuk mengeluarkan serangan balas. Dan ketika ini Ciku guys berjaya untuk melakukan recall terlebih dahulu. Adakah mereka sedar perkara ini? Mungkin ya, tetapi Barbosa sekarang mereka nampak Ciku ke atas. Ciku ke atas. Rival telah ditolak ke atas cepat. Yang mana sekarang ini tengah buka Electro Final Blow. Lord tengah dicari. Lord dapat Cibi akan mendapatkan Lord dalam keadaan yang cukup selesa. Hanya one man saja dihantar ke depan. Sempat je nak settlekan 3 orang pasukan Todak. Musim inilah saya melihat Homeboys permainan yang cukup hebat. Makro mereka, disiplin mereka. Sekali sahaja mereka melihat Ciku berada di bahagian atas, terus komitmen kita lihat dimulakan dengan sepat terlebih dahulu. Electro Final Blow. Kemudian terus saja melakukan zoning. Manakala Homeboys terus fokus kepada objektif sahaja. Dan sekarang ini dengan Lord ini lihat Ciku masih lagi ada untuk meleburkan nyawa Lord. Tetapi tepat. Dia cari rival dulu. Dia tahu itu akan menjadi masalah apabila lampu telah ditutup. Real Manipulation telah dibentangkan. Lihat bagaimana dia berpusing. Momo menolak semua keluar. Termasuk dengan minion. Namun dia bakal dikorbankan. Hium setelah mencari botol. Ciku guys. Dan kena kill berada. Fokus berada. Dan kemenangan